Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program. Topik kita kali ini ialah Cost and Benefit Analysis, iaitu analisis kos dan faedah. Baiklah, apa itu kos? Kos adalah penilaian kewangan bagi usaha, bahan, sumber-sumber masa, utiliti yang digunakan, risiko yang ditanggung dan peluang yang dilepaskan dalam pengeluaran dan penghantaran barangan dan perkhidmatan. Dalam gambar rajah di bawah ini, untuk suatu pengeluaran barangan, kita ada input iaitu dari kategori man, manusia, mesin, bahan, kaedah dan lain-lain. Okey, untuk melakukan proses pengeluaran, kita ada aktiviti-aktiviti pengeluaran. Okey, production activity kita memanaskan, mencairkan ingot, kita buat proses die casting, kita buat proses pembersihan, deburring, machining, assembly dan final inspection. Dan seterusnya, daripada aktiviti pengeluaran ini menjadi output yang kita jual kepada pelanggan. Okey. Jadi, kos yang kita maksudkan adalah kita nak melakukan penukaran kos operasi yang berpunca daripada input dan juga aktiviti kepada kos yang kita boleh kira, yang kita boleh pertimbangkan dalam melaksanakan projek dan aktiviti pengeluaran seharian. Baiklah, sekarang saya sampaikan maklumat tambahan berkaitan kos. Yang pertama, pengetahuan asas berkenaan kos adalah asas suatu perniagaan. Okay, ia adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh semua peringkat. Yang kedua, setiap jabatan memberi kesan kepada kos. Sebagai satu contoh, satu pasukan hendak memutuskan beberapa pilihan reka bentuk untuk suatu proses production. Jadi setiap satunya ada kos yang berbeza yang memberi kesan kepada kos. Contohnya, terdapat berbagai-bagai cara reka bentuk yang boleh dibuat untuk memenuhi fungsi yang sama. Untuk satu fungsi, kita boleh buat macam-macam cara design. Terdapat banyak cara untuk menghasilkannya. Okey, cara machining, secara casting dan pelbagai cara. Seterusnya, terdapat proses yang berlebihan yang tidak diminta oleh pelanggan, tetapi kita akan menanggung kosnya. Sekiranya terjadi demikian, awas ya, dia akan memberi kesan kepada kos. Walaupun projek itu siap, nanti tiada siapa yang benar-benar memahami kos dan faedahnya. Sekiranya tidak melakukan analisis kos dan faedah yang betul, tiada siapa yang akan tahu, dan ini akan memberi kesan kepada kos operasi apabila projek siap nanti. Baik, yang ketiga, semua orang boleh membuat perubahan dalam proses, tapi jika tidak melakukan analisis kos dan faedah, keputusan yang tepat tidak dapat dipastikan. Okey. Bila projek siap nanti, tiada pemantauan dan tiada kawalan yang boleh dilakukan. Kerana apa? Kerana tiada data. Okey. Kita tidak akan dapat mencapai kos sasaran. Kerana apa? Kerana tiada data. Kita tak boleh tahu berapa sasarannya. Ini adalah punca pembaziran dan kerugian. Perniagaan tidak akan dapat bertahan sekiranya keadaan ini berlaku. Baik, yang keempat, bagi setiap projek yang dirancang, setiap pengurus projek mestilah membuat analisis kos dan faedah. Ahli pasukan mestilah faham peranan dan tugas tanggungjawab masing-masing untuk membantu ketua pasukan, pengurus projek melaksanakannya. Kita sentiasa akan membuat keputusan berdasarkan analisis yang menghasilkan keuntungan kepada syarikat. Jadi ini adalah minda perniagaan yang normal. Sekarang kita bincangkan apa itu analisis kos dan faedah. Analisis kos dan faedah ialah pendekatan skala timbangan untuk membuat suatu keputusan.
Okey, kita ada contoh gambar rajah ini. Bila kita nak buat satu keputusan, kita senaraikan semua elemen yang positif, aliran tunai dan faedah ketara yang lain, faedah-faedah yang positif diletakkan pada satu sisi, ya. Semua perkara yang positif diletakkan dalam neraca di sebelah kiri. Okey, kita tengok neraca sebelah kanan pula, semua elemen yang negatif, iaitu kos, keburukan-keburukan diletakkan di neraca sebelah kanan. Jadi, melalui pertimbangan begini, kita akan dapat pastikan nanti yang mana yang akan menang. Ya, yang lebih berat, itulah yang akan menang. Baiklah, dalam menguruskan aktiviti harian kerja kita sehari-hari, sebenarnya kita bukan ada satu pilihan, kita ada banyak pilihan. Kita ada banyak proposal, projek-projek yang hendak dibuat. Jadi jika kita ada banyak pilihan, banyak projek yang hendak dibuat, bagaimana hendak melakukannya? Baiklah, kita akan senaraikan dalam 4 kuadran seperti yang berikut. Okey, kita ada graf ini dipaksi yang menaik ni ialah kos, yang mendatar ialah faedah-faedahnya, ya. Jadi kita akan senaraikan. Kita dah tentukan projek-projek satu. Kita dah tahu kos dia dan keuntungan faedah-faedah dia, maka kita senaraikan, kita letakkan, kita susunkan mengikut kuadran dia. Okey. Untuk nombor 1 contohnya kos yang mempunyai kos yang tinggi tetapi faedah yang rendah, kita letakkan di 1. Okey, 2 kos masih lagi tinggi, faedahnya sedikit lebih, ya. Kos yang tinggi dan faedah pun tinggi. Okey, di kuadran yang sebelah bawah ni kita tengok kos yang rendah tapi faedah pun rendah. Okey, kos yang rendah, faedah okey semakin tinggi. Dan nombor 6, kos yang rendah tetapi faedah yang tertinggi. Jadi kalau kita nak memilih, kita pastikan kita akan pilih projek dalam kuadran ini, ya. Kuadran yang mana yang mempunyai kos yang rendah tetapi faedah yang tertinggi. Dalam kes ini projek nombor 6 mempunyai nilai kos yang rendah tetapi faedahnya yang tertinggi. Jadi anda akan mencadangkan lebih banyak projek-projek sebegini kepada ketua anda. Sekarang kita lihat pula apa itu penjanaan hasil ataupun revenue generation. Okey. Penjanaan hasil ditakdirkan sebagai pendapatan operasi tambahan yang diperolehi daripada pertumbuhan perniagaan yang kita boleh kaitkan dengan aktiviti-aktiviti berikut. Okey, yang pertamanya ialah aktiviti pertumbuhan jualan, ya. Kalau kita dapat jual yang lebih, kita akan dapat penjanaan hasil. Yang kedua, kita ada aktiviti produk dan perkhidmatan baru yang menjana keuntungan. Okey, jika kita ada produk baru, perkhidmatan baru, okey, itu pun yang menjana keuntungan itu akan menghasilkan penjanaan hasil bagi revenue kepada syarikat. Okey, seterusnya kita ada aktiviti peluang untuk cross-selling. Ya, cross-selling ni ialah menggalakkan pelanggan untuk membeli barangan pelengkap. Ya. Sebagai contoh dekat sini, pelanggan kita cuma nak beli kentang goreng. Jadi cross-selling, kita nak galakkan pelanggan kita, belilah sekali minuman dan juga kita punya burger. Okey, ini dipanggil cross-selling. Okey, dan juga upselling. Okey, upselling ni ialah aktiviti kita nak menggalakkan pelanggan untuk membeli produk yang lebih tinggi nilainya. Okey. Sebagai contoh, pelanggan kita yang tadi nak beli kentang goreng, kita upselling, kita nak minta, kita akan recommend dia, propose kepada dia, belilah barangan kentang goreng yang lebih besar, yang lebih tinggi nilainya. Okey, dan seterusnya aktiviti pengekalan pelanggan dan program kesetiaan pelanggan
pelanggan untuk jangka masa yang panjang. Okey. Jadi kita melakukan aktiviti yang magnet ni, menarik pelanggan-pelanggan kita supaya kekal kepada kita. Inilah aktiviti yang akan menjana hasil, yang akan menghasilkan pendapatan kepada syarikat. Sekarang kita belajar pula apa itu hard savings. Okey. Hard savings adalah faedah ataupun kesan langsung ke atas keuntungan. Okey, jadi untuk keuntungan kita hendak lebih banyak jualan atau pengurangan kos, kita nak kurangkan belanja. Okay, kita lihat contoh di sini, kita nak jana lebih banyak jualan. Okey, kita ada kos, okey, kita ada kos variable cost, kos yang berubah, kita ada kos yang tetap, ya. Tapi sebenarnya kos kita berubah. Okey, jika kita jual pada kuantiti yang sedikit, yang rendah, kita akan rugi. Okey, kita akan loss. Kita ada titik pulang modal, break even point, titik pulang modal. Okey, jika kita boleh jual barangan kita melebihi titik pulang modal tersebut, kita akan dapat lebih jualan. Kita akan dapat pendapatan terhasil. Ini cara normal kita berfikirlah. Kita hendak jual lebih daripada break even point supaya kita boleh mendapat lebihan jualan. Dan lebihan jual lebih banyak ni bermaksud kita akan dapat lebih keuntungan. Okey. Satu kaedah lagi ialah mengurangkan kos. Okey. Seperti mana tadi, okey, kita ada break even point, titik pulang modal, yang mana okey, dekat sini kita punya cost benefit kita punya cost dan juga keuntungan zero, tiada, tiada keuntungan, tidak untung, tidak rugi. Okey. Bila kita boleh melakukan pengurangan kos, kita boleh kurangkan perbelanjaan operasi kita. Okey, kita boleh mengubah keadaan, ya. Contohnya kos sebelum ini, di sini kita kurangkan kos lebih rendah, maka titik pulang modal kita akan berubah, dia akan jadi lebih rendah. Okey, jadi kalau tadi perniagaan kita di sini, okey, kita jual kepada pelanggan dalam kuantiti yang sama saja. Apabila dan di sini seperti yang kita cakap tadi, tidak untung tidak rugi, ya. Tetapi sekiranya kita melakukan pengurangan kos, okey, kita telah pun mengubah keadaan daripada tak untung dan tak rugi kepada untung. Okey, sebabnya kita punya titik pulang modal kita telah pun berubah menjadi lebih rendah. Okey, ini satu cara lagi untuk mengaut keuntungan, iaitu dengan cara mengurangkan kos. Sekarang kita lihat pula apa itu soft savings. Okey, sesetengah penambahbaikan, sesetengah projek, okey, setengah hasil projek itu sukar untuk kita ukur dalam ringgit, ya. Jadi soft savings ialah penjimatan ataupun pengelakan kos daripada projek yang tidak memberi kesan secara jelas dan langsung kepada penyata untung rugi syarikat, okey, yang kita tak dapat lihat dengan jelas dalam penyata untung rugi. Okay, sebagai contoh, ya, peningkatan kapasiti pengeluaran melebihi garis dasar. Okey, anda melakukan satu projek yang boleh meningkatkan kapasiti pengeluaran 10% lebih daripada apa yang telah jurutera asal design line tersebut, ya. Dulu jurutera menetapkan line tersebut hanya boleh mengeluarkan 10,000 produk,
Setelah anda melakukan Kaizen, sekarang line tersebut boleh mengeluarkan 13,000 produk. Jadi pertambahan 3,000 unit pengeluaran tambahan itu kita tak pasti berapa banyak keuntungannya, ya, berapa banyak kita dapat hasil penjimatan. Sebagai contoh satu lagi ialah pengurangan downtime mesin. Serupa juga kalau kita dapat kurangkan 50% downtime, berapakah kesan dalam ringgit ke atas penyata untung rugi ini tak dapat dinyatakan dengan mudah. Sekarang kita teliti pula apa itu enablers. Okay, enablers ialah penjimatan kos atau peningkatan hasil yang secara tanpa sedar. Okey, ia menyumbang kepada pendapatan bersih syarikat, tetapi kita sukar untuk wujudkan hubungan sebab dan akibat yang jelas, iaitu akibat kita melakukan aktiviti enablers, company dapat increase penjimatan kos atau peningkatan hasil. Okey, manfaat ini manfaat daripada aktiviti enablers ni secara logiknya memang membolehkan penjimatan kos ataupun peningkatan hasil, tapi tidak dapat dipastikan sebagai punca tunggal ataupun tidak jelas. Okey, sebagai contoh, memberi bantuan kewangan, mengambil lebih banyak tanggungjawab, mengelakkan isu berulang, kita lakukan aktiviti menghapuskan punca masalah, kita membuat operasi standard. Okey, jadi kita tahu aktiviti-aktiviti ini menyumbang kepada penjimatan kos ataupun meningkatkan hasil, tetapi kita tidak dapat rungkaikan hubungan sebab dan akibat yang jelas yang boleh menyumbang kepada penjimatan ataupun peningkatan hasil tersebut. Seterusnya, apa itu kos penambahbaikan? Okey, kos penambahbaikan kita takrifkan sebagai sebarang kos yang dikaitkan dengan pelaksanaan projek. Okey, sebagai contoh, kos bahan. Okey, kita ada bahan tambahan yang diperlukan di bawah plan penambahbaikan. Kos pengiklanan, kos latihan, kos IT. Jadi kos-kos tambahan yang kita ada untuk sebarang berkaitan dengan melaksanakan sesuatu projek itu kita namakan kos penambahbaikan lah. Sekarang kita nak lihat satu contoh analisis kos dan faedah. Okey, kita ada satu perniagaan yang berkembang. Bila perniagaan berkembang, kita perlu penambahan 2 orang pengatur cara yang baru. Okey, dalam 1 tahun dianggarkan hasil syarikat akan meningkat sekitar RM100,000 jika kita ada 2 pengatur cara yang baru ni. Okey, jadi kita lakukan analisis kos dan faedah untuk tentukan sama ada keputusan yang kita akan buat ini beri manfaat kepada syarikat ataupun tidak. Kalau dia bagi manfaat, sejauh mana dia bagi. Okey, jadi yang pertama kita keluarkan data kos. Kita ada gaji pengatur cara, kita ada kos pengambilan, kos latihan, kos komputer, kos lesen perisian yang akan digunakan. Jadi jumlah keseluruhan kos adalah RM89,000. Jadi kemudian kita senaraikan faedahnya pula. Okey, dalam 12 bulan dianggarkan akan meningkatkan hasil sehingga RM100,000. Okey. Selain daripada itu, jika kita ada 2 orang pengatur cara baru ni dapat meningkatkan kualiti produk, okey, sebanyak 10% ataupun RM10,000. Jadi jumlah keseluruhan faedah kepada syarikat ialah RM110,000. Okey, sekarang kita ada kos, kita ada faedah. Seterusnya kita nisbahkan faedah dengan kos tersebut. Okey, nisbah faedah RM110,000 dibahagi dengan kos RM89,000 menjadikan mendapat jawapan 1.24. Jadi 1.24 ni okey. Jadi apa yang kita nak rumuskan daripada kekiraan ini?
Yang pertama kita tengok nilainya positif. Okey, bukan negatif ya. Kadang-kadang ada cost analysis negatif, yang mana kita bukan mendapat faedah tetapi mendapat kerugian. Akhirnya kita akan dapat nilai negatif. Jadi yang pertama kita tengok dekat dalam contoh kita ni nilainya positif. Nombor dua, faedahnya, sebab kita nisbahkan tadi, faedahnya adalah 1.24 kali ganda lebih besar daripada kos. Okay. Kalau kita buat aktiviti yang disebutkan ni, faedahnya ialah 1.24 kali ganda lebih besar berbanding dengan kos yang dikeluarkan. Okay, jadi kita dapat kesimpulan apa? Kita dapat kesimpulan analisis kos dan faedah menunjukkan keputusan untuk mengupah dua pengatur cara tambahan ini akan menjadi langkah yang bermanfaat untuk syarikat. Kita teruskan pembelajaran kita dengan belajar tempoh bayaran balik. Apa itu tempoh bayaran balik? Okey, tempoh bayar balik ni adalah jangka masa yang diperlukan untuk dapat semula kos pelaburan. Okey, kita ada pelaburan, kita nak tahu berapa jangka masa untuk dapat semula. Jadi kenapa kita nak tahu tempoh bayar balik? Jadi ialah mustahak untuk memutuskan sama ada projek yang kita nak jalankan itu harus dilaburkan ke ataupun tidak. Dia berdaya saing ke ataupun tidak. Jadi tempoh pembayaran yang lebih pendek kita lebih disukai berbanding jangka masa yang lama. Okey, tempoh pembayaran balik kita dapat kira melalui formula ini, iaitu tempoh bayar balik kita ada pelaburan dan kita bahagikan dengan berapa aliran tunai yang masuk untuk tempoh, untuk satu tempoh. Okey, sebagai contoh kita buat satu contoh. Satu syarikat merancang untuk melaksanakan projek pelaburan, okey, dengan kos 15 juta ringgit. Okey. Yang diharapkan dapat menghasilkan aliran tunai 3 juta setahun untuk 7 tahun mendatang. Okey. Kalau kita laburkan 15 juta, projek tersebut akan menghasilkan 3 juta setahun. Jadi berapa tempoh bayar balik kalau kita laburkan 15 juta ni? Okey, tempoh bayar balik menggunakan formula di atas tu ialah kita bahagikan pelaburan 15 juta bahagi dengan aliran tunai yang masuk dalam tempoh setahun. Kita bahagi dengan 3 juta. Jadi kita akan dapat jawapannya 5 tahun. Bermaksud kalau kita laburkan 15 juta ringgit dengan aliran tunai 3 juta ringgit setahun yang masuk ke dalam poket kita, jadi kita akan dapat balik bayaran semula modal kita itu dalam tempoh 5 tahun.